Vladimir Putin, seorang ahli politik Rusia yang merupakan bekas perisik di Badan Perisikan Rusia KGB yang sekarang ini memimpin Rusia selama 20 tahun, dipilih sebagai presiden bagi penggal keempat sejak Mei 2018. Beliau telah memimpin Persekutuan Rusia dengan berkhidmat sebagai Perdana Menteri, Akting Presiden dan Presiden sejak tahun 1999. Putin juga dilihat sebagai seorang yang agresif dalam mengembangkan pengaruh Rusia dan polisi politik di mata dunia. Jadi, video kali ini kita akan melihat Rusia di bawah kepimpinan Vladimir Putin. Teruskan menonton. Kehidupan awal. Ibunya bernama Maria, seorang pekerja kilang, manakala bapanya pernah berkhidmat untuk armada kapal selam tentera laut Soviet semasa Perang Dunia Kedua dan kemudiannya bekerja sebagai penyelia di kilang. Di dalam buku rasmi biografi beliau, Putin menyatakan bahawa beliau adalah dari golongan rakyat biasa dan beliau hidup secara rakyat normal untuk jangka masa yang lama dan sentiasa terikat dengan cara tersebut. Semasa di sekolah menengah, beliau mempelajari seni mempertahankan diri judo dan mempunyai tali pinggang hitam dalam judo. Pada tahun 1975, Putin menamatkan pengajian dalam jurusan undang-undang dari Leningrad State University, Rusia, di mana beliau pernah mempunyai seorang tutor, Anatoly Sobchak, iaitu seorang pemimpin politik yang meningkat naik semasa era reformasi politik Rusia. Ketika menjadi penutup kolej, Putin juga diwajibkan untuk menyertai Parti Komunis Soviet Union, tetapi kemudiannya meninggalkan parti itu pada Disember 1991. Putin tidak memulakan karier di dalam bidang undang-undang, akan tetapi direkrut sebagai ahli KGB pada tahun 1975. Beliau berkhidmat sebagai perisik luar negara KGB selama 15 tahun dan 6 tahun terakhir beliau bertugas di Jerman Timur. Setelah meninggalkan KGB pada tahun 1991 dengan pangkat Lieutenant Colonel, beliau kembali ke Rusia dan bertugas di Leningrad State University. Putin kemudian menjadi penasihat kepada bekas tutor beliau, iaitu Anatoly Sobchak, yang baru dilantik sebagai Datuk Bandar Saint Petersburg. Disebabkan reputasi Putin yang bagus dalam politik, beliau diangkat menjadi timbalan Datuk Bandar Saint Petersburg yang pertama pada tahun 1994. Jumlah kekayaan. Pendapat mengatakan Putin adalah individu yang terkaya di dunia, akan tetapi jumlah kekayaan sebenar tidak diketahui. Pakar ekonomi bebas Rusia dan Amerika Syarikat menjangkakan kekayaan Putin sebanyak 70 hingga 200 bilion US dollar. Walaupun dinafikan oleh jurucakap rasmi beliau bahawa Putin mempunyai kekayaan yang tersembunyi, para pengkritik di Rusia dan seluruh dunia yakin bahawa Putin telah berjaya menggunakan pengaruhnya dan kuasanya selama lebih 20 tahun untuk mengumpul kekayaan yang banyak. Dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 1999. Selepas berpindah ke Moskow pada tahun 1996, Putin menyertai pejabat pentadbiran Presiden pertama Rusia, Boris Yeltsin. Dengan kemampuan yang ditunjukkan oleh Putin, Yeltsin kemudiannya memberikan jawatan pengarah Pejabat Keselamatan Persekutuan (FSB), iaitu Agensi Perisikan Rusia yang baru, dan setiausaha di agensi berpengaruh Majlis Keselamatan Negara. Pada 9 Ogos 1999, Yeltsin melantik Putin sebagai Acting Prime Minister. Pada 16 Ogos, Perlembagaan Rusia bersetuju menjadikan Putin sebagai Perdana Menteri. Pada hari Presiden Yeltsin melantik Putin sebagai Perdana Menteri, beliau menyatakan keinginan untuk bertanding jawatan Presiden dalam pilihan raya pada tahun 2000. Walaupun pada awalnya belum cukup dikenali, Putin berjaya menjadi popular sebagai Perdana Menteri apabila beliau mengatur operasi ketenteraan dalam perang di Chechnya melawan golongan pemisah yang tidak diiktiraf Rusia pada Ogos 1999 sehingga April 2009. Putin sebagai Akting Presiden. Presiden Boris Yeltsin telah meletakkan jawatan secara tiba-tiba pada 31 Disember 1999 yang disyaki kerana rasuah. Seterusnya, Perlembagaan Rusia telah melantik Putin sebagai Akting Presiden. Kemudian pada hari yang sama, Putin dengan kuasa beliau telah mengarahkan Yeltsin dan keluarganya tidak dikenakan sebarang tuduhan. Pilihan raya seterusnya dijadualkan pada Jun 2000, akan tetapi diawalkan pada bulan Mac 2000. Pada awalnya, Putin ketinggalan di belakang pesaingnya. Namun, disebabkan pelibatan Putin dalam perang di Chechnya semasa menjadi akting presiden, beliau berjaya memenangi pilihan raya dengan 53% undi dan dilantik sebagai Presiden Rusia. Penggal pertama sebagai Presiden Rusia. Selepas majlis pelantikan pada 7 Mei tahun 2000, pentadbiran Putin menghadapi cabaran pertama apabila beliau dituduh tidak mengendalikan tragedi kes kemalangan kapal selam Kursk dengan baik. Beliau dikritik kerana tidak menamatkan percutian dan hanya melawat tempat kejadian 2 minggu selepas itu. Pada 23 Oktober 2002, seramai 50 orang pejuang bersenjata menahan 850 orang tebusan. Dipercayai 170 individu mati di dalam serangan gas oleh pasukan khas bagi menamatkan krisis itu.
Kurang seminggu selepas itu, Putin meningkatkan lagi kemarahan tentera Rusia di Chechnya sebagai respon untuk mengelakkan serangan puak tersebut di masa hadapan. Kekerasan polisi Putin dalam menangani isu Chechnya dilihat sebagai berkesan oleh rakyat Rusia. Walaupun Putin banyak menghapuskan pergerakan pemberontak Chechnya, namun Perang Chechen kedua masih belum berakhir kerana masih terdapat serangan yang berlaku. Pada penggal pertama sebagai Presiden, Putin banyak memfokuskan untuk memperbaiki ekonomi Rusia dengan membuat pelbagai tawar-menawar dengan pihak jutawan yang banyak menguasai kekayaan di Rusia semenjak Soviet Union dibubarkan awal 1990-an. Pihak ini boleh terus meneruskan kekuasaan ekonomi di Rusia, akan tetapi perlu menyokong dan bekerjasama dengan kerajaan Putin. Berdasarkan laporan yang ditulis di Radio Free Europe pada tahun 2005, ramai jutawan Rusia yang meningkat naik di waktu kerajaan Putin dibantu dengan hubungan rapat dengan Presiden Putin sendiri. Wartawan British dan pakar hubungan antarabangsa juga menulis bahawa akhir penggal kedua pentadbiran Putin sebagai Presiden, taraf hidup rakyat semakin baik dan rakyat Rusia sendiri boleh merasakan perubahan tersebut. Penggal kedua Putin sebagai Presiden. Pada 14 Mac 2004, Putin dengan mudah memenangi pilihan raya Presiden dengan 71% undi. Putin meneruskan fokus untuk memperbaiki sosial dan ekonomi rakyat Rusia yang terkesan dengan pembubaran Soviet Union yang juga baginya bencana geopolitik terbesar pada kurun ke-20. Pada tahun 2005, Putin melancarkan National Priority Projects untuk memperbaiki sektor kesihatan, pendidikan, perumahan dan pertanian di Rusia. Putin menjadi Perdana Menteri buat kali kedua. Perlembagaan Rusia menetapkan Presiden tidak boleh berkuasa bagi 3 penggal berturut-turut. Oleh itu, naib Perdana Menteri dipilih sebagai Presiden. Pada 8 Mei 2008, Putin dilantik semula sebagai Perdana Menteri Rusia. Dalam sistem pentadbiran kerajaan Rusia, Presiden dan Perdana Menteri berkongsi tanggungjawab masing-masing sebagai Ketua Negara dan Ketua Kerajaan. Oleh itu, Putin masih mengekalkan dominasi di dalam sistem politik negara. Pada September 2011, Presiden Medvedev mencadangkan kepada Kongres Rusia supaya Putin bertanding jawatan Presiden semula pada 2012. Penggal ketiga Putin sebagai Presiden. Pada Mac 2012, Putin memenangi jawatan Presiden buat kali ketiga dengan 64% undi. Walaupun terdapat protes dan tuduhan daripada rakyat tentang proses pilihan raya yang tidak adil, beliau dilantik sebagai Presiden pada 7 Mei 2012 dan melantik bekas Presiden sebagai Perdana Menteri. Putin kemudiannya membuat perubahan dalam polisi domestik dan luar Rusia. Pada Disember 2012, Putin meluluskan undang-undang melarang pengambilan kanak-kanak Rusia sebagai anak angkat oleh rakyat Amerika. Undang-undang ini menerima kritikan antarabangsa terutamanya Amerika Syarikat. Pada tahun seterusnya, Putin memberi jaminan suaka kepada Edward Snowden yang merupakan individu dikenali di Amerika Syarikat kerana membocorkan maklumat rahsia yang diperolehi beliau di website WikiLeaks. Presiden Obama membalas dengan membatalkan pertemuan dengan Putin yang dijadualkan pada Ogos 2013. Pada Disember 2017, Putin mengumumkan untuk meneruskan penggal sebagai Presiden selama 6 tahun dan bukannya 4 tahun seperti sebelumnya dan akan bertanding sebagai calon bebas di mana bermaksud tidak lagi bersama dengan Parti United Rusia. Di dalam ucapan tahunan Parlimen pada Mac 2018, Putin menyatakan bahawa tentera Rusia telah berjaya membina peluru berpandu nuklear jarak jauh. Pegawai tentera Amerika Syarikat yang tidak yakin dengan berita tersebut menyatakan dakwaan Putin adalah hanya untuk menegangkan lagi hubungan Rusia dengan Barat dan untuk meraih undi rakyat Rusia. Penggal keempat Putin sebagai Presiden. Pada 18 Mac 2018, Putin sekali lagi menang besar dalam pilihan raya dengan 76% undi. Walaupun mendapat tentangan dalam cara pentadbirannya pada penggal ketiga, pesaing beliau hanya memenangi 13% undi. Sejurus selepas kembali menjadi Presiden, Putin mengumumkan tidak akan bertanding semula pada tahun 2024 seperti yang digariskan dalam perlembagaan Rusia. Pada Januari 2020, Putin mengumumkan akan mengubah perlembagaan Rusia dan akan memansuhkan tempoh penggal Presiden yang membolehkan kuasa beliau sebagai Presiden tanpa sebarang had tempoh. Perubahan dalam perlembagaan ini diluluskan oleh Badan Persekutuan Rusia, akan tetapi Putin menyatakan akan membuat satu referendum mengenainya yang dikritik oleh sebagai pemerhati hanya aksi politik. Tidak menghairankan apabila keputusan yang diperolehi menunjukkan agenda Putin disetujui dan pihak pemakam menyatakan tiada badan bebas yang memantau proses tersebut. Kesimpulannya, 20 tahun kemudian, Rusia boleh dikatakan sudah mencapai kebuntuan dalam perkembangan domestik, politik dan ekonomi. Penyokong Putin sendiri berpendapat Rusia memerlukan perubahan politik, akan tetapi akan dibangkang keras oleh Putin. Putin dilihat mahu berkuasa untuk tempoh yang lama. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.